Terima kasih kerana anda setia bersama kami dalam analisis awal ini. Kita masih membincangkan pengurusan bencana alam dan sudut konsep yang lebih lestari. Sebabnya mungkin respon sebelum kita rehat tadi soalan saya. Sebelum saya respon itu, saya nak sambung sikit lagi sebab saya belum habis tadi pengurusan bencana. Saya sebut tadi kita bermula dengan pengenalpastian dan analisis bencana hazard, penilaian dan pencirian risiko, mitigasi. Setelah kita bersetuju dengan mitigasi yang kita buat, sama ada structural ataupun non-structural, kita perlu pantau, monitor apa yang telah kita lakukan dan juga review, nilai semula proses-proses yang kita lakukan tadi benar-benar berkesan ataupun tidak. Kita di dalam proses inilah kita belajar sama ada apa yang kita buat tadi betul. Kalau ada kelemahan, kita perlu perbaiki lagi. Okey. Baru saya sambung dengan menjawab isu. Isunya sekarang ni kita dah pesat membangun. Dah pesat membangun di kawasan yang berpotensi berisiko bencana ataupun terbukti dah mengalami bencana. Apa yang perlu kita buat? Okey. Usaha untuk mencegah risiko bencana tidak pernah terlambat. Ada berbagai kaedah, berbagai cara yang boleh kita mainkan. Setiap golongan masyarakat, daripada masyarakat bawahan, masyarakat profesional, golongan profesional, perancang sampailah pemimpin, ada peranan masing-masing dalam menangani ataupun mengurangi risiko bencana. Okey. Baik. Kalau kawasan yang kita duduki memang berisiko tanah runtuh, contohnya di kawasan tanah tinggi lah, lereng bukit, di belakang rumah kita ada cerun, di bawah jalan masuk ke rumah kita ada cerun misalnya. Di sinilah pentingnya kesedaran awam. Setiap masyarakat perlu dididik tentang pengetahuan asas mengenai risiko bencana. Ikutlah jenis bencana apa. Bencana ni banyak. Tanah runtuh, tanah mendap, hakisan, banjir kilat dan sebagainya. Tsunami, gempa bumi, itu adalah contoh-contoh bencana alam. Jadi kalau setiap masyarakat dididik dengan pengetahuan asas mengenai risiko risiko bencana tanah runtuh misalnya, tentulah dia akan prihatin apa tanda-tanda cerun di belakang rumahnya tak stabil contohnya. Apa tanda-tanda awal yang menunjukkan cerun ini tidak stabil, ataupun apa yang perlu dia lakukan untuk membantu menstabilkan cerun ini. Apa langkah-langkah penyelenggaraan yang sepatutnya dia lakukan terhadap cerun di belakang rumah dia atau di bawah rumah dia misalnya. Okey, bagi pihak berkuasa tempatan juga, kesedaran tentang risiko bencana perlu ada supaya penguatkuasaan boleh dilakukan secara berkesan. Penguatkuasaan akta, polisi dan sebagainya. Begitu juga peningkatan keupayaan di pihak-pihak penguatkuasa. Di pihak-pihah yang menilai dan meluluskan permohonan projek-projek pembangunan baru misalnya. Perlu ada kesedaran ini. Kalau kita lihat kes-kes yang sudah berlaku, seolah-olah semua pembangunan ini telah berjalan dahulu sebelum semua perkara ini diambil kira. Kerana desakan pembangunan itu lebih cepat daripada desakan untuk menguruskan risiko. Dan dalam seperti yang kita lihat, ambil contoh di negara yang sudah dahulu mendahului perkara ini. Kalau kita ambil Hong Kong contohnya, kajian kes di sana kerana mereka bentuk muka bumi yang lebih sempit berbanding kita terpaksa membina di tanah-tanah tinggi, ada badan khas untuk hanya melihat pada slope ataupun cerun dan tanah runtuh. Dan dalam aspek itu juga mereka mengambil kira bahawa aspek kesedaran orang ramai itu adalah suatu daripada aspek pengurusan risiko. Betul. Dan dalam konteks itu, balik kepada pihak berkuasa dan apakah polisi umum makro itu untuk melihat jika kita sanggup membenarkan pembangunan di kawasan berisiko seperti ini, maka kita perlu mengaktifkan gerak langkah mengenal pasti daripada bukan saja pengawasan geoteknikal tapi terus kepada kesedaran orang ramai. Jadi sekarang ni kerana kita dah bergerak ke depan dahulu, bagaimana kita nak membawa yang ini bersama ke depan? Okey. Seperti saya kata tadilah, kita sebenarnya masih belum terlambat. Dengan syarat ada iltizam
yang kuat. Ya. Iltizam yang kuat. Iltizam yang kuat hanya akan timbul apabila ada kesedaran. Okey. Kita ambil menyentuh tentang contoh di Hong Kong lah dalam menangani mengurusi risiko bencana tanah runtuh. Hong Kong kalau kita lihat di tahun 70-an 80-an dulu memang dia suffer teruklah dengan kejadian tanah runtuh kerana dia juga belum ada garis panduan, belum ada satu badan yang menguruskan masalah ini. Kalau kita lihat di Hong Kong, badan yang mengawasi semua cerun-cerun yang terdapat di Hong Kong ialah Geotechnical Engineering Office. Yang menariknya, di Hong Kong setiap cerun buatan manusia didaftarkan. Sama seperti kita lah. Setiap rakyat ada ID, ada IC. Setiap cerun di Hong Kong ada ID, ada database dia. Di mana cerun ini, apa geometrinya, berapa tinggi, berapa sudut, bila dia dibuat, apa sejarahnya, pernah gagal ke tak pernah gagal, apa sistem sokongan yang ada, dan yang paling penting sekali, apa risikonya. Siapa yang berisiko? Sama ada darjah risiko tadi tolerable ataupun tidak, boleh diterima atau tidak. Kalau dah di ranking siap-siap cerun ini memang berisiko sangat tinggi, maka keutamaan fokus akan diberikan pada cerun ini. Jadi di sinilah kita perlu belajar daripada database kita perlu belajar daripada Hong Kong misalnya. Sudah sampai masanya contohnya di Malaysia ini perlu ada satu badan, satu institusi yang mengawasi semua cerun buatan manusia yang terdapat di Malaysia. Cerun buatan manusia. Kerana dia ada kesan sosioekonomi kepada masyarakat itu. Oh yes, of course. Jadi peruntukan sebagai bersumber dalam masyarakat perlu diperuntukkan pada pengawasan ini. Ya, betul, saya kita setuju. Prof, sebelum respon soalan itu, mungkin Siti nak jual soalan dulu sebelum kita lihat. Saya nak tanya Prof tentang kejadian di Bukit Setiawangsa. Mungkin kita tak pasti lagi sebenarnya apakah penyebab utamanya, mungkin faktor semula jadi, faktor buatan, dan sebenarnya Prof kata tadi juga tentang penguatkuasaan. Saya rasa seperti yang Cik Kamal cakap tadi, banyak pembinaan telah dilakukan sejak 80-an, 90-an dan juga dicampurkan dengan perancangan bandar yang seperti sistem perparitan, sistem penguatkuasaan tanah. Then how do you get all these different people to work together? Sebelum Prof respon soalan Cynthia tu. Kita Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.